Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan majlis dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilayka baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlu samawati wa ahlu al-ard wa kullu syai'in huwa kainun fi ilmik aw qad kan. نقدم إليك بين أيدينا ذلك كله. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد ألسنتنا واهدي قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia izin dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dipertemukan untuk kita bukan membaca kitab Safinatun Najah, tetapi menyambung pengajian yang telah dimulakan oleh para asatizah kita, memperbahaskan satu kitab yang sangat bermanfaat, satu kitab yang sangat syarat dengan faedah hukum hakam amalan berkaitan dengan satu bulan yang sangat baik, itulah dia bulan Ramadan. Jadi buku Marhaban Ya Ramadan antara buku yang baik untuk kita mempelajari hukum hakam berkaitan puasa. Untuk kita mempelajari hukum hakam berkaitan puasa, maka buku ini memberi faedah yang sangat besar kepada diri kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sangat baik untuk kita baca dan sangat baik untuk kita hadiahkan kepada ahli keluarga. Jadi kalau ada yang punya kelebihan daripada sudut keuangan dan sebagainya, maka kita anjurkan juga untuk beli buku ni, hadiahkan kepada ibu ayah di rumah ataupun saudara mara, supaya kalau nanti mereka beramal di bulan Ramadan daripada apa yang mereka telah baca, dan mungkin mereka dapat ikuti pengajian yang kita lakukan setiap hari berkaitan bulan Ramadan, maka adalah dia salah satu daripada perkara terbaik yang ditinggalkan, yang disebut oleh baginda Nabi. Perkara yang terbaik yang ditinggalkan antaranya sadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir, juga ilmu yang dimanfaatkan.
Jadi ambil kesempatan kita untuk berkongsi ilmu, untuk berkongsi faedah, kerana kita dah sebutkan, para guru kita dah sebutkan apa kelebihan bulan Ramadan berbanding bulan yang lain. Pahalanya sangat berganda-ganda, bahkan sangat rugi orang-orang yang bila sampai ke bulan Ramadan dirinya diharamkan daripada kebaikan, keberkatan bulan tersebut. Itu satu kerugian. Baik, kita mulakan pengajian kita dengan menghadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya yang mulia, ahli keluarganya yang tercinta, kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, seluruh kaum muslimin muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Baik, untuk hari ini kita akan sambung pengajian kita di halaman 20. Bagi yang pakai kitab Marhaban Ya Ramadan, boleh dapatkan daripada Quba Center. Boleh berhubung dengan Al-Fadhil Ustaz Fahmi Amin ataupun Al-Fadhil Ustaz Husni kita, ataupun admin klinik ngaji Quba untuk mendapatkan kitab ini. Bagi yang nak infak kitab ni pun boleh berhubung dengan mereka. Mereka akan agihkan kepada pelajar-pelajar dan penuntut-penuntut ilmu yang nak mempelajari hukum hakam berkaitan puasa daripada kitab ini, insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan bulan Ramadan. Jadi setelah dalam perbahasan sebelumnya dibacakan kepada kita tentang khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada terakhir di bulan Syaban, maka kemudian dibahaskan sedikit demi sedikit berkaitan dalil kewajipan puasa dan sebagainya. Sekarang dibawa kepada kita satu faedah supaya kita dapat termotivasi ataupun kita dapat menghadirkan rasa betapa agungnya bulan yang mulia ini. Bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, betapa agungnya sehingga terdapat sangat banyak keutamaan di dalamnya. Maka disebutkan di antara keutamaan, ni fadilat lah, kita boleh sebut fadilat yang terdapat pada bulan Ramadan adalah yang pertama, bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Maka sebab itu di bulan Ramadan adanya peristiwa yang dipanggil Nuzulul Quran. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Al-Quran itu satu mukjizat yang berkekalan sehingga ke hari ini. Maksudnya istimewa dan besarnya Al-Quran tersebut pada kehidupan umat Islam. Bila mana dia diturunkan ataupun Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, cukup nak bagi tahu kemuliaan bulan tersebut, sehingga Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Jadi sebab itu disebutkan antara bulan Ramadan namanya adalah bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran disebutkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, imam kita, mazhab kita, anutan kita, pegangan kita, seorang yang sangat hebat daripada keturunannya Quraisy. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjadi kebiasaan khatam Al-Quran sehari sekali. Tu Al-Imam Syafi'i, hebat. Tapi bila sampai bulan Ramadan, apa yang dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i? Beliau khatam Al-Quran 2 kali sehari. Subhanallah. Ketika kita membaca tentang kisah-kisah mereka, maka kita tahu sebenarnya Ramadan kita sangat kerdil berbanding dengan Ramadan awliyaullah al-arifin, para wali Allah, orang-orang arif. Ramadan di sisi mereka sangat besar dan agung. Ramadan kita ni bazar Ramadan, beli baju raya,
Kemudian alhamdulillah sembahyang tarawih. Kalau tadarus dapat khatam Al-Quran pun kita dah rasa ya Allah syurga dah kita ni. Kalau tiba-tiba Allah tahun ni laju ustaz, hari ke-20 kami dapat khatam dah, alhamdulillah. Tapi nak dibandingkan dengan orang-orang yang lain dari kalangan ulama, awliya, salihin, cukuplah kita ambil Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i khatam Al-Quran di bulan Ramadan sehari 2 kali. Ya Allah, kesibukan mereka dengan Al-Quran di bulan Ramadan sangat luar biasa. Maka sebab apa? Antaranya kerana ia adalah bulan diturunkan Al-Quran. Bukanlah ini menjadi bermakna kita ni baca Quran bulan Ramadan je. Tak, baca Al-Quran kena sepanjang masa, sebagai pedoman kepada kita menuju Allah. Tetapi bila kita sampai di bulan Ramadan, kena lebih semangat lagi. Sebab apa? Ganjarannya besar. Peliklah kalau orang bila ganjarannya besar, dia buat sambil-sambil je. Sedangkan patutnya kena lebih kuatlah dia beribadah bila masuk di bulan Ramadan. Yang kedua, dibukakan pintu syurga. Bulan Ramadan Allah buka semua pintu-pintu syurga. Ditutup pintu neraka, ditutup seluruh pintu neraka. Kemudian yang keempat, pahala amalan sunnah sama dengan pahala amalan fardu, dan pahala amalan fardu dilipat kali gandakan menjadi 70 kali lipat, yakni 70 kali ganda. Istimewanya bulan Ramadan, sebagaimana dah disebut dalam hadis sebelum ini, apa-apa amalan sunat kalau dilakukan bila bulan Ramadan, pahalanya sama menyamai pahala amalan wajib di bulan yang lain. Dan amalan yang wajib ketika mana dilakukan di bulan Ramadan, pahalanya sampailah 70 kali ganda pahala ibadat yang wajib. Maka di sini ada satu pertanyaan pada kita. Kalau macam tu kita nak buat sunat banyak ke wajib yang banyak? Siapa boleh jawab? Kita nak buat sunat yang banyak ke wajib yang banyak? Itu soalan. Siapa boleh jawab? Kalau kita dah tahu pahala ibadat wajib lebih banyak dari pahala ibadat sunat, bahkan berkali-kali ganda banyaknya, bila kita sampai bulan Ramadan, kita nak banyakkan amalan sunat ke amalan wajib? Itu soalannya. Siapa tahu dan siapa rasa dia boleh jawab? Kita dah timbang dengan akal kita. Maka nak banyakkan amalan sunat ke amalan wajib? Ada yang boleh jawab? Boleh type dekat situ. Jaga dulu amalan wajib. Maksudnya barakallahu fiq, Hajah Siti Mahawa Ismail. Hajah Siti kata kita jaga dulu amalan wajib. Jadi kalau dah amalan wajib pahalanya besar daripada amalan sunat, kita nak kena banyakkan yang wajib lah. Soalannya, boleh ke banyakkan yang wajib? Tiba-tiba ada orang datang kan, ustaz, pahala amalan wajib ni besar ustaz daripada pahala amalan sunat. Jadi kita semayang zuhur 8 rakaat. Sebab apa? Biar berganda ustaz, biar semuanya meningkat. Sebab apa? Sebab biar benda-benda wajib ni kita buat banyak. Betul ke? Salah juga kalau macam tu. Jangan fikir dan membuat kaedah mengikut akal. Pergi semayang zuhur 8 rakaat, tak bolehlah zuhur tu 4 rakaat. Maka bagaimana nak tambah amalan wajib? Ni kaedah para ulama ajar kita bagaimana cara menambah pahala di bulan Ramadan. Tu penting mengaji ni, supaya kita dapat bagaimana para ulama dulu. Kita tak jumpa para ulama, tapi mereka wariskan ilmu mereka kepada orang-orang setelahnya. Kalau kita tak pergi mengaji, kita tak baca kitab, tak duduk dengan orang soleh, maka kita fikir sendiri je lah. Akal pun akal kita. Sampai mana je kita boleh berfikir? Itu persoalan. Jadi, maka macam mana nak memperbanyakkan amalan wajib? Amalan wajib kan dah tertentu, semayangnya memanglah 5 waktu, tak boleh ditambah-tambah. Dengan menjadikan amalan sunat
sebagai wajib. Betul, Hajah Ashlia. Jadikan amalan sunat sebagai niat wajib. Macam mana caranya? Jadi kita nak jadikan sunat kita ni wajib ni, baru dapat pahala wajib. Macam mana caranya? Siapa boleh bagi jawapan? Siapa boleh bagi jawapan? Ni kena fikir sikit. Kelas fiqah ni kena banyak fikir masalah-masalah nanti. Masuk dalam bab ni, tebal buku ni ustaz, sempat ke khatam insya-Allah. Nanti ustaz Fahmi dia ada kaedah supaya boleh khatam. Siti Khadijah Umar istiqamah. Antaranya istiqamah, tapi yang paling tepat para ulama sebut macam mana? Dengan menjadikan perbuatan sunat itu wajib. Macam mana caranya? Dengan cara kita niat nazar. Sebab tu nanti ada amalan sebelum kita nak buat. Contoh nak pergi masjid ni. Nak pergi masjid, mudah-mudahan pada bulan Ramadan ni masjid buka, boleh tarawih di masjid secara berjemaah. Itu nikmat yang dah lama kita rindukan. Nikmat yang dah lama kita rindukan. Maka apa kita buat? Kita pun masuk, ataupun kita pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak pergi masjid ni. Dalam perjalanan ke masjid, maka kita dah sampai dekat masjid, maka kita pun niat, aku bernazar. Contoh seorang kata, aku bernazar untuk beriktikaf di dalam masjid ini selama aku ada di dalamnya. Biar sampai masjid dulu, jangan daripada rumah kan tiba-tiba tak pergi masjid, kan susah. Jadi apa hukum nazar? Nazar hukumnya wajib. Jadi bila dia sampai ke masjid, dia pun masuk dalam masjid, maka dia kata nawaitu fardal i'tikaf, sahaja aku berniat fardu i'tikaf di dalam masjid ini bagi menunaikan nazarku kerana Allah Ta'ala. Jadi apa hukum i'tikaf dia? Fardu. Apa hukumnya? Wajib. Berapa pahalanya? 70. Kalau orang yang dia masuk masjid niat nazar, nazarnya niat dia tak niat nazar, dia niat i'tikaf sunat, maka dapat pahala tak? Dapat pahala. Pahala sunat bulan Ramadan menyamai pahala wajib. Beza tak? Beza. Jadi bagaimana cara menambah amalan dan nilai di sisi Allah pada bulan Ramadan? Dengan menjadikan amal yang ingin dilakukan itu wajib. Apa caranya? Nazar. Cuma kita kena ingat, nazar tu perkara yang wajib. Kalau tak buat berdosa. Sunat, jadi kalau tak buat tak apa lagi. Tapi bila disebut perkara itu wajib, maka berdosa kalau seseorang itu meninggalkannya. Jadi sebab tu kita kata bila kita dah nak buat, baru kita niat nazar. Jangan tengah tidur tu niat nazar, nanti takut kita tak mampu melakukan, maka ia sudah menjadi satu dosa. Yang kelima, di dalamnya terdapat qiyamul lail, yakni solat sunat tarawih. Amalan yang hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan yang lain. Sembahyang solat sunat tarawih. Jadi kita buat amalan ni ataupun solat ini, solat yang hanya ada di bulan Ramadan. Jadi kalau ada kesempatan, kekuatan, buat sebaik mungkin. Janganlah gaduh dengan orang 8 ke 20, 8 ke 20, 8 ke 20. Yang orang buat 8 pun dia marah, yang orang buat 20 dia kata panjang sangat. Maka akhirnya tak buatlah. Itu yang jadi. Jadi sepatutnya apa yang kita perlu lakukan, hadir ke sembahyang tarawih. Kerana apa? Ini antara amalan yang khusus di bulan Ramadan. Para syaitan diikat agar tidak dapat mengganggu manusia. Adapun pemimpin syaitan, yakni iblis, maka dilepas. Dalilnya, buktinya, iaitu kerana masih sering terjadi kemaksiatan di bulan Ramadan. Jadi disebutkan yang diikat adalah yang kecil-kecilnya daripada syaitan. Adapun yang besar-besar itu yang macam disebut oleh Habib daripada pimpinan-pimpinan, maka tetap ada. Buktinya apa? Buktinya kalau kita baca kisah peperangan Badar.
Peperangan Badar bila berlaku? Bulan Ramadan. Apa yang berlaku ketika itu? Syaitan bersama dengan tentera-tentera kafir Quraisy menentang umat Islam. Dan ketika itu malaikat datang bantu tentera yang diketuai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi diri kita perlu kita jaga di bulan Ramadan kerana lemahnya godaan yang datang pada kita. Kita puasa, nafsu kita lemah. Syaitan pula telah diikat. Tetapi ada lagi berlaku kemaksiatan kerana di dalam diri kita sendiri masih ada gangguan. Itulah dia nafsu. Walaupun dia lemah, tetapi dia tidak pernah berhenti menggoda kita. Kemudian yang ketujuh, bulan ditambahnya rezeki orang mukmin. Kita tengok bulan Ramadan, memang Allah buka rezeki pada semua orang. Apa yang dilakukannya, maka akan dikurniakan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbuka luas, sangat banyak rezeki-rezeki yang Allah limpahkan. Kemudian di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, iaitu satu malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Bulan Ramadan ni apa lagi istimewanya? Pada malamnya terdapat malam yang terbaik bagi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya malam Lailatul Qadar. Jadi nanti dalam kitab ni diajarkan kepada kita juga bagaimana cara untuk mendapat malam Lailatul Qadar. Kena ikut pengajian ni sampai khatam agar kita dapat faedah yang banyak dalam semua yang diperbahaskan oleh para guru kita. Jadi itu antara keutamaan fadilat bulan Ramadan. Jadi orang yang tahu tentang apa yang ada pada bulan Ramadan, sudah tentu dia akan menanti-nantikan bulan Ramadan. Sudah tentu dia tak sabar-sabar untuk bertemu dengan Ramadan. Sudah tentu akan memperbanyakkan amal bila sampai di bulan Ramadan, kerana sangat banyak keutamaan yang telah diberikan oleh Allah pada bulan yang mulia ini. Faedah 3, amalan yang memiliki pahala yang besar. Habib menambah lagi di dalam kitab ini supaya sempurna perbahasan berkaitan dengan puasa dan Ramadan. Kita kena tahu setiap amalan itu disebut dalam hadis Allah akan gandakan. Ada yang sebut sampai 10 kali ganda, sampai 700 kali ganda. Itu menandakan setiap amalan itu ada kadar batasan pahala yang Allah berikan. Tergantunglah pada bagaimana Allah nak berikan dan bagaimana kualiti ibadah seseorang. Jadi nak dapat 700 ke berapa ke, tapi nak bagi tahu ada limit, ada batas. Dalam perbahasan ini, maka Habib bagi tahu, nak bagi tahu pada kita, kamu kena tahu, kita kena tahu bahawasanya sebab pahala amalan di bulan Ramadan kan sangat besar, maka nak menggabungkan lagi supaya jadi lagi besar, maka kata Habib, kamu kena tahu ada amalan-amalan yang pahalanya lebih besar. Maksudnya pahalanya sampai infinity, pahalanya sampai tidak ada batasan, melainkan hanya Allah yang layak memberikannya. Dan kita akan lihat nanti pahala amalan-amalan ini boleh kita lakukan di bulan Ramadan. Apa dia? Yang pertama, puasa. Ni amalan yang pertama. Orang yang berpuasa, pahalanya itu hanyalah Allah yang boleh bagi. Puasa tak ada bentuk ibadahnya. Tak ada orang yang dia puasa ada bentuk. Sembahyang ada bentuk, sembahyang perbuatan. Zakat, keluarkan uang. Sedekah, keluarkan uang. Tetapi orang yang puasa, mungkin sahaja kalau dia berpuasa tak ada siapa tahu. Sebab itu nanti disebut dalam hadis qudsi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Disebut puasa tu apa? Fa innahu li wa ana ajzi bih. Tengok berdasarkan sabda Rasulullah, kullu hasanatin bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin illa siyama fahuwa li wa ana ajzi bih.
setiap kebaikan akan digandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, yang ni kali ganda. Illa siyam, melainkan puasa. Puasa bukan 10 kali ganda, bukan 700 kali ganda. Fahuwa li, puasa itu milik aku, kata Allah. Puasa itu milik Allah Ta'ala. Wa ana ajzi bih, dan bila kata puasa itu, orang yang puasa ni untuk aku, wa ana ajzi bih, dan akulah yang layak membalasnya. Allah yang akan balas sendiri. Maksudnya, berapa Allah nak bayar, berapa Allah nak balas, hak Allah Ta'ala. Sampai saya ingat ada dalam sebuah kitab disebutkan, kalaulah seseorang itu timbangannya sama berat ataupun lebih berat yang sebelah kiri, maksudnya keburukannya, wala'iyadzubillah, mudah-mudahan Allah jadikan kita dari golongan yang menerima amalan kebaikan buku catatan dari sebelah kanan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dengan keberkatan hari Jumaat, dengan keberkatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita mendapat kebaikan yang nanti menggembirakan hati Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maka disebutkan orang yang puasa, pahalanya itu hanya layak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita puasa sunat, bila kita puasa yang wajib, kita kena ingat pahala ibadah puasa itu sangat besar. Kita tak buat apa-apa, diam pun dapat pahala. Kita tak buat surah, tak ada gambaran ibadah, tapi sedang kita hidup itu semuanya sedang berpahala. Jadi sebab tu orang kalau dia dalam keadaan puasa, jangan cakap tak elok. Sebab dia sebenarnya sedang beribadah. Bagaimana kita rasa keadaan orang yang kalau dia itu sedang ibadah, tapi dia melakukan perkara yang tidak disukai oleh Tuhannya. Tengah buat ibadah kepada Allah, buat benda tak baik yang Allah tak suka. Memanglah kita yang manusia pun tak suka kalau orang ada macam tu. Maka kena jaga baik-baik perkara-perkara ni. Jadi yang pertama adalah puasa. Yang kedua, sabar. Ini juga nanti banyak akan kita lalui daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan sabar nak makan, sabar nak buat ibadah banyak, sabar dugaan yang pelbagai menyebabnya kadang-kadang kita senang marah dan sebagainya. Maka apa disebut di dalam Al-Quran? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Tengok, pahala mereka bighairi hisab, tanpa batas, infinity. Orang yang sabar ada sifat sabar dalam dirinya, sabar dengan apa yang Allah telah takdirkan pada dirinya, maka kesabaran itu akan dibalas oleh Allah nanti di akhirat. Jadi kat satu apa kita nak sebut, kalau kata Syekh Fahmi, menatah hati. Macam mana kita nak menatah hati kita? Kalau kita ditimpa ujian, kalau kita diuji oleh Allah, kalau kita diberikan dugaan, maka tata hati kita dengan ingat bila kita ditimpa ujian, untuk terbit sifat sabar dalam diri kita yang pahalanya tanpa batas. Maka sebab itu disebutkan satu kisah, kalau saya tidak salah, Al-Imam Ibrahim Ibnu Adham. Kalau saya salah tolong betulkan saya. Al-Imam Ibrahim Ibnu Adham disebutkan satu ketika beliau berada di padang pasir. Kemudian datang seorang lelaki tanya di mana kampung. Kampung kat mana? Kawasan padang pasir. Mana kawasan perkampungan? Tempat yang ada air lah maksudnya. Maka difahami oleh beliau, orang-orang soleh ni fahami kampung ni tempat kembali. Jadi tempat kembali kat mana? Kubur lah. Kubur. Maka ketika itu dia, Al-Imam Ibrahim Ibnu Adham pun tunjuk tempat
Dia pergi-pergi tengok, lah ni bukan kampung, ni kubur. Dia patah balik, dia pukul imam yang agung ni, Imam Ibrahim Aulia ni, wali. Maka pukul sampai berdarah, luka, sakit lah kena pukul kan. Yelah, orang tadi pula dia rasa tertipu. Kemudian dia jalan sampai ke kampung. Bila dia sampai ke kampung, tiba-tiba dah sampai seorang lelaki yang dimuliakan oleh orang kampung tersebut. Dimuliakan, diberikan layanan yang baik. Bila dia tengok, lah ni pakcik yang aku pukul tadi ni, pakcik aku pukul tadi. Maka baru dia tahu, ya Allah, yang aku pukul ni bukannya orang yang biasa-biasa, tapi orang yang disebut sebagai ulama, orang-orang yang besar. Maka kemudian apa yang berlaku, maka dia pun mohon maaf pada Al-Imam Ibrahim Ibnu Adham. Dia tak tahu, dia begini dan sebagainya. Al-Imam Ibrahim Ibnu Adham kata, tak apa, tak ada apa, kau tak ada buat apa. Lepas engkau pukul aku, lepas engkau pukul, cederakan aku lah istilahnya, aku telah angkat tangan pada Allah, doakan kepada dirimu agar dikurniakan syurga. Ya Allah, kalau kita 7 keturunan dia, kita ingat, keturunan ni keturunan bukan yang elok ni, semua macam tu. Kenapa Al-Imam Ibrahim Ibnu Adham tak macam kita? Maka dia kata apa? Ketika mana aku kena pukul, maka aku teringat bahawasanya Allah datangkan engkau kepada aku untuk aku diberikan kesabaran. Aku kena pukul. Jadi sakit. Tapi apa aku kena buat? Aku kena sabar. Rupanya Allah hantar engkau untuk bagi aku sabar. Kerana sabar itu pahalanya bi ghairi hisab, tak ada hitungan, tak ada batas. Maka sebenarnya engkau telah buat baik pada aku. Orang yang buat baik dibalas baik. Maka aku telah doakan syurga buatmu kerana engkau telah memberikan kebaikan padaku. Ya Allah, ini akhlak orang-orang salih. Sebab itu, kalau kita nak mendapat akhlak sebagaimana orang salih, tidak boleh tidak lazimi duduk bersama dengan mereka, khidmat dengan mereka, belajar ilmu dari mereka. Barulah kita boleh jadi macam tu. Sebab itu ada dalam sebuah kitab Fiqhul Hayah karangan Al-Fadil Ustaz Raja Ahmad Mukhlis, maka dia kata apa? Kepahitan yang setelahnya membawa kepada kemanisan, akhirnya manis. Yang pahit tu pun jadi manis. Jadi kehidupan, kalaulah kita susah, kalau kita diuji, kalau kita dapat apa-apa, kembalikan ia kepada Allah, ia akan menjadi satu yang sangat bernilai. Semua orang akan ada susah dan senangnya. Semua orang ada gembira dan tangisnya. Maka yang membawa dirinya kepada Allah, itulah nanti yang akan membawa kebaikan kepada dirinya. Baik. Kemudian yang ketiga apa dia? Yang ketiga adalah memaafkan dan berbuat baik. Jadi pertama tadi puasa, yang kedua itu sabar, yang ketiga memaafkan orang lain dan buat baik pula pada dia. Ini pun akhlak yang kita kena pelajari dan cuba hidupkan di madrasah Ramadan kita. Allah sebut faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa yang memanfaatkan dan berbuat baik kepada orang yang telah maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ada pada tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan balas. Allah yang akan balas. Yang dimaksud berbuat baik pada ayat ini adalah berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Yang dimaksudkan, apa buat baik? Orang buat jahat pada kita, kita balas dengan kebaikan. Bahkan kita maafkan kejahatan yang dilakukan. Ingat, bila nak masuk bulan Ramadan, mohon maaf pada semua orang dan maafkan semua orang. Itu perkara yang penting kita nak buat.
bukan sekadar siapkan baju untuk sembahyang tarawih, bukan sekadar siapkan kuih raya, bukan sekadar siapkan menu-menu juadah, tetapi yang lebih besar, pastikan segala yang menjadi penyebab kita diharamkan daripada mendapat rahmat dari bulan Ramadan, kita hilangkan. Baik, yang dimaksud dengan berbuat baik pada ayat ini adalah berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat padanya. Kalau orang buat baik pada kita, itu biasa. Tapi kalau orang buat jahat, kita kena lawan kehendak nafsu kita nak balas balik. Maka siapa yang mampu mujahadah, melawan dirinya dalam perkara tersebut, maka dia akan mendapat sesuatu yang besar. Apa dia? Fa'ajruhu 'ala Allah. Ganjarannya itu hanya dapat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 perkara yang kita perlu ingat, sampaikan pada keluarga dan sampaikan pada kawan-kawan kita. Ingatkan pada diri kita yang terutama. Kemudian faedah 4, berkeinginan agar bulan Ramadan cepat berlalu. Ada orang dia keingin, Allah, bila nak raya ni, dia tak fikir Ramadan tu baru je masuk Ramadan, kalut dah raya. Kalut raya. Maka ketika mana itu, apa hukumnya? Al-Imam Ibnu Hajar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, berkeinginan agar bulan Ramadan cepat berlalu hukumnya haram dan termasuk dosa-dosa besar. Sedangkan bangga dengan kedatangan bulan Ramadan, maka pahalanya adalah syurga. Ini pandangan Al-Imam Ibnu Hajar untuk bagi ingatan keras pada kita. Ingat, bulan Ramadan ni bukan bulan yang saja-saja. Bukan bulan yang kita hanya rasa gembira kerana dapat pulang ke kampung. Tetapi kita kena ingat, bahagia orang yang seronok dengan Ramadan itu adalah mendapat kebahagiaan nanti di sisi Allah. Bahkan orang yang nak berlalu Ramadan cepat, tak sabar, maka perkara itu tidak selayaknya berlaku kepada orang-orang yang punya rasa cinta terhadap kekasihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan bahawa para salafus salih selama 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, maka mereka selalu berdoa agar dapat sampai ke bulan Ramadan pada tahun tersebut. Dan jika telah selesai bulan puasa, maka selama 6 bulan mereka meminta kepada Allah agar ibadah puasa mereka yang telah dilakukan diterima oleh Allah. Maka setahun menangis, doa pada Allah, ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kemudian doa pula pada Allah, ya Allah, terimalah amal yang telah kami lakukan. Hidup mereka penuh pengharapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu faedah keempat. Faedah kelima, persiapan menyambut kedatangan bulan Ramadan. Apa yang kita nak kena buat? Kalau persiapan raya ni tak payah tulis dalam kitab ni. Semua orang boleh tulis. Yang pertama baju raya, yang kedua lansir raya, yang ketiga sofa raya, yang keempat kereta raya. Ya Allah, banyaknya. Semua tambah raya je kat ujung. Tu kalau persiapan menyambut raya, tak payah mengaji. Semua orang tulis perfect. Perfect. Cukup rasa, cukup semualah. Sekarang ni kita nak ambil tahu pula, bila kita tahu bulan Ramadan itu punya kemuliaan, bulan Ramadan ataupun ibadah puasa punya kedudukan, sampai kan orang-orang yang berpuasa, puasanya itu kualiti, banyak puasanya, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan syurga ataupun pintu yang khusus untuk orang puasa. Hebat orang puasa ni. Sampai ada pintu khusus namanya Babur Rayyan. Pintu Rayyan yang khusus untuk orang yang berpuasa. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Maka
apa dia persediaan yang kita kena buat. Ni kita kena buat checklist. Para ulama berkata persiapan yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah tatkala akan menyambut datangnya bulan Ramadan. Di antaranya yang pertama, menghilangkan seluruh pencegah turunnya rahmat. Ni yang kena ambil penting. Bila mana masuk bulan Ramadan, sebelum masuk bulan Ramadan, pastikan perkara-perkara yang boleh menghalang kita dari mendapat rahmat dan juga keampunan Allah terhadap dirinya, maka dihilangkan. Jadi apa-apa yang boleh menyebabkan kita tak dapat rahmat, tak dapat kemustajaban doa, tak dapat keampunan daripada Allah, pastikan semua benda tu kita pastikan dah tak ada pada kita. Apa antaranya? Derhaka pada orang tua. Derhaka pada orang tua kena jaga baik-baik. Jangan derhaka pada orang tua kita. Jadi kalaulah kita ada, Allah Ustaz, memang mak ayah saya yang salah Ustaz, bukannya saya tak ada buat apa-apa pun. Tapi hati mana yang tak terasa, kan kata macam tu. Terasa tak terasa tu satu perkara, tapi ingat jangan sampai menderhakai ibu dan ayah. Kita takkan mampu balas jasa mereka walau kaya mana kita pun, takkan mampu. Apatah lagi doa-doa mereka mustajab untuk kita. Mereka yang duduk di atas tikar sejadah ketika kita peperiksaan, mereka yang mendoakan kita sentiasa ketika mana kita dalam ujian. Yang risau pada kita ni mak ayah kita. Makan ke tak anak aku ni? Okey ke tak dia kerja ni? Tu kita yang anak-anak ni bertenang je, tak fikir apa pun. Maka jangan derhaka pada ibu dan ayah. Itu penyebab kita tak dapat kebaikan daripada Ramadan. Kemudian di antaranya iaitu derhaka terhadap orang tua. Kemudian bermusuhan dengan saudaranya sesama muslim, bergaduh antara satu sama lain, tak bertegur sapa antara satu sama lain. Maka jangan sedemikian, kerana perkara itu merupakan sebab seseorang itu tidak mendapat rahmat daripada Allah di bulan Ramadan. Minum khamar antaranya, minum arak, melakukan perbuatan riba, termasuk dalam perniagaan riba, bersifat sombong, dengki dan lain sebagainya. Apa dia maksudnya? Ada sifat-sifat buruk di hati, sifat-sifat mazmumah banyak dalam dirinya. Itu perkara-perkara yang perlu dinyahkan, dibuang, dihilangkan daripada diri kita. Kemudian yang kedua, memperbanyak niat yang salihah, yakni niat yang baik atas seluruh amalan yang akan dilakukan. Niat dah nanti bila kita nak puasa, apa antara amalan yang kita nak buat, kita dah kena memperbanyakkan niat dah. Niat nak hidupkan malam, niat nak baca Al-Quran, niat nak banyakkan sedekah, niat ni. Sehingga disebutkan dalam kitab Fawaid Al-Mukhtarah, para salafun salih disebutkan bila mana nak masuk bulan Ramadan, mereka kumpulkan anak-anak mereka. Maka mereka kata, ada seorang sebutkan, dia kumpul anak-anak dia, maka tanya, anak-anak kita ni dah nak masuk bulan Ramadan ni, jadi ayah nak tanyalah, apa amalan yang kamu nak tambah pada bulan Ramadan? Anak ni kata, wahai ayah, tahun lepas baca 1 juzuk, tahun ni nak baca 2 juzuk sehari. Ayah, saya nak tambah ni, sama tambah ni, saya tambah ni. Kemudian menangis sang ayah. Ayah kata, untunglah kamu semua dapat tambah amalan pada bulan Ramadan. Ayah ni tak boleh tambah apa-apa dah, sebab ayah telah menjadikan seluruh hidup ayah untuk ibadah kepada Allah. Ayah nak tanya, siapa yang nak jual masanya sikit pada ayah supaya ayah boleh tambah amalan? Ya Allah, orang-orang yang melihat kebaikan yang sangat banyak di bulan Ramadan, sesaat pun tidak dibiarkan berlalu tanpa ibadah kepada Allah. Jadi kita kena datangkan dah niat yang baik apa kita nak buat.
amalan-amalan yang kita nak tambah. Pastikan Ramadan kita lebih baik daripada Ramadan kita yang lalu. Yang ketiga, menjadikan bulan Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan yang lalu, dan lebih banyak pahala amalannya. Jadi dah kena buat dah apa benda-benda yang kita nak buat di bulan Ramadan ni. Yang keempat, menjauhi teman-teman yang membuat dirinya malas atau mencegahnya dalam melakukan ketaatan. Ni kena jaga baik-baik. Jauhi teman yang boleh menyebabkan diri kita jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan menjadikan kita malas daripada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cari teman yang baik, cari teman yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya nanti akan bertambah amalan kita di bulan Ramadan. Jangan cari teman-teman yang banyak lepaknya, banyak sembangnya, banyak perkataannya, tapi tidak ada amalnya. Cari teman-teman yang baik nak masuk Ramadan ni. Di mana nak cari teman-teman yang baik? Carilah di rumah-rumah Allah, di majlis-majlis ilmu. Kita akan dapati teman-teman yang akan mengingatkan kita kepada Allah. Itulah teman yang baik. Baik, yang terakhir, yang kelima, apa persediaan kita nak masuk bulan Ramadan? Kita hadiri majlis-majlis ta'lim. Naam, bulan Ramadan bulan memperbanyak ibadah, tetapi tidak bermakna kita tak langsung mengaji. Jadi kena ambil waktu, cari masa juga untuk kita menghadiri majlis ta'lim. Kalau tidak pun sehari sekali, pastikan dalam seminggu tidak ada mesti ada waktu. Bukan tidak ada waktu, mesti ada waktu yang kita peruntukkan untuk menghadiri majlis-majlis ta'lim ataupun majlis-majlis ilmu, sama ada secara langsung ataupun secara dalam talian. Kalau kita duduk dalam majlis dibenarkan, maka boleh. Kalau tidak, sekurang-kurangnya kita hadiri majlis secara dalam talian dengan menjaga adabnya dan menghadirkan hatinya. Mudah-mudahan kita dapat pahala yang besar dalam keadaan menuntut ilmu yang disebutkan dalam hadis dinaungi oleh para malaikat. Apatah lagi pula di bulan Ramadan, maka berganda-ganda kelebihan itu Allah berikan. Kemuliaan majlis, kemuliaan masa dalam masjid, kemuliaan tempat bersama orang-orang yang alim, kemuliaan pula orang soleh. Kemuliaan-kemuliaan yang saling menambah antara satu sama lain adalah jalan untuk dapat rahmat. Dan kalau orang berdoa pada waktu tersebut, jalan untuk menambahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jalan untuk menambah pahalanya nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau kita nak baca hukum berpuasa, mungkin tak sempat sebab hukum berpuasa ni dah masuk bab fiqh. Jadi lepas ni perbahasan kita oleh para asatizah kita akan jadi makin berat. Ustaz ni santai-santai je baca. Awal-awal ni memang macam tu lah. Minggu depan nanti masuk bab hukum hakam kan, barulah kita punya persoalan yang macam-macam akan terbit daripada pemikiran kita, daripada otak kita, macam-macam nanti akan terbit. Jadi insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan sambung oleh para asatizah kita di halaman 23, tajuknya hukum berpuasa. Jadi nanti akan disebutkan hukum hakam berpuasa. Ada yang boleh, ada yang tak boleh, ada yang sunat, ada yang wajib, ada yang makruh, ada yang haram pada ketika-ketikanya. Bila yang jadi wajib, bila yang jadi sunat, bila yang jadi haram, bila yang jadi makruh. Kesemuanya itu nanti akan ada perbahasannya di dalam kitab ini. Sekali lagi, bagi yang belum dapatkan kitab, boleh dapatkan kitab di Kubak Center. Juga saya sangat menyarankan kepada tuan-tuan dan puan-puan
yang ada kelebihan dari sudut keuangan ataupun apa-apa, beli lebih buku ni untuk hadiah pada ahli keluarga, kawan-kawan yang kita sayangi, agar bukan sahaja kita yang dapat beramal, mereka juga dapat beramal sebagaimana kita. Juga kalau orang yang nak mengalirkan jariahnya, boleh beli kitab ni, infakkan kepada pihak Quba, nanti mereka akan hadiahkan buku ini ataupun berikan buku ini kepada penuntut-penuntut ilmu yang berhajat kepadanya. Jadi saya rasa cukup dahulu sekadar itu untuk pertemuan kita pada pagi ini. Kita akan bertemu lagi nanti pada waktu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.